Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Kelantan dalam TM Piala Malaysia suku akhir, yang mana JDT berjaya menang 3-0 hasil jaringan dari Baxen, Syafiq Ahmad dan juga Leandro Velasquez. Pada perlawanan ni memang kita boleh nampak jurang yang sangat ketara dari segi perbezaan kualiti dan juga dari segi perbezaan corak permainan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. JDT adalah pasukan yang memang lebih berkualiti dari pasukan Kelantan pada perlawanan ni, yang mana kita boleh lihat dari segi corak permainan memang JDT boleh dikatakan menguasai hampir keseluruhan perlawanan, dan pasukan Kelantan lebih kepada corak bertahan dan juga counter. Itu pun kadang-kadang corak serangan pasukan Kelantan dengan mudahnya berjaya dipatahkan oleh barisan tengah dan juga pertahanan pasukan JDT. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah perkara yang saya suka dan juga perkara positif tentang pasukan JDT pada perlawanan ni? Yang pertama, benda yang saya suka tentang pasukan JDT ni adalah di bahagian tengah mereka yang diketuai oleh Leandro Velasquez, Afiq Fazail dan juga Hong Wan, yang mana seperti mana kita boleh lihat bahagian tengah pasukan JDT memang sangat dominate lah untuk perlawanan ni. Dan pemain yang paling saya nak highlightkan pada perlawanan ni adalah mengenai Leandro Velasquez, yang mana bagi saya Leandro adalah playmaker ataupun general untuk pasukan JDT ketika mereka cuba untuk build up ataupun dalam keadaan ketika pasukan JDT nak menyerang, yang mana Leandro ni dia akan sentiasa berada di mana-mana sahaja untuk memastikan yang beliau lah yang akan menggerakkan serangan pasukan JDT, sama ada daripada bahagian bawah ke atas ataupun daripada bahagian tengah ke bahagian serangan. Itulah tugas Leandro Velasquez, dan untuk game ni kita boleh tengok Leandro juga sering untuk turun sampai dekat half space ataupun berada dalam kawasan JDT sendiri untuk menggerakkan serangan ke arah pasukan Kelantan. So dia banyak turun untuk backup kepada Hong Wan, dan dalam pada masa yang sama dia juga banyak naik untuk membentuk sebagai attacking third ataupun pemain nombor 10 bagi membantu Baxen dan juga Syafiq Ahmad di bahagian hadapan. So boleh dikatakan memang daripada segi positioning, daripada segi cover area, memang Leandro Velasquez antara player JDT yang banyak cover area untuk pasukan JDT pada perlawanan semalam, terutamanya di kawasan tengah dan juga di kawasan attacking third pasukan JDT. So benda tu memang positif lah. Leandro sentiasa berada di mana-mana sahaja untuk menggerakkan serangan dan menjadi playmaker bagi pasukan JDT untuk kawasan tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tentang pasukan JDT di bahagian tengah, pemain yang bernama Hong Wan, yang mana boleh saya katakan Hong Wan bermain dengan sangat-sangat cemerlang pada perlawanan ni. Apakah kelebihan Hong Wan yang ada pada perlawanan ni? Hong Wan seperti mana yang kita tahu, dia sebenarnya mempunyai corak permainan yang sangat simple. Dia adalah player yang memang betul-betul simple. Dia tak banyak keep the ball ataupun dia tak banyak hold up position, dan dia tak banyak hold up the game. Sebaliknya dia adalah player yang cepat ataupun dia player yang bertindak balas dengan bola dengan sangat pantas untuk release the ball, yang mana kita boleh tengok sekiranya Hong Wan pegang bola, paling banyak ataupun maksimum pun dia akan pegang lebih kurang 3 touches sahaja, average secara purata. Selepas itu Hong Wan akan lepaskan bola tersebut. Sebab apa Hong Wan ni dia player yang senang untuk lepaskan bola? Kalau kita lihat daripada segi gameplay Hong Wan ni, sebenarnya kualiti yang ada pada Hong Wan adalah dari segi scanning. Sebab itulah kita boleh tengok dia apabila pegang bola, dia tak pegang bola dengan begitu lama. Kadang-kadang first touch beliau pun dia dah mula untuk menggerakkan bola ke hadapan. Dia adalah progression player, yang mana bila bola dapat kat dia, dia akan progress bola tu ke hadapan, ataupun dia lah yang akan progress bola tu lebih ke hadapan untuk pasukan JDT memulakan serangan. So Hong Wan ni kelebihan dia daripada segi scanning, yang mana sebelum beliau dapat bola, beliau dah scan kat mana player JDT berada dan kat mana bola yang sepatutnya dia hantar ataupun dia supplykan ataupun dia open kepada pemain
hadapan JDT. Tu sebab kita boleh tengok Hong Wan dan juga Nak Choo In Saw adalah dua player yang berbeza. Daripada segi distribution ball dan juga daripada segi hold up the game, memang Nak Choo In Saw lagi better lah. Tetapi daripada segi release the ball, daripada segi nak progress bola ke hadapan dengan lebih cepat, daripada segi nak move bola lebih forward dengan lebih laju, Hong Wan adalah player yang lebih sesuai untuk bermain di posisi holding midfielder. So benda tu memang sangat positif lah untuk Hong Wan. Sebab apa? Sebab bila dia dapat bola, dia boleh cepat untuk supply bola lebih ke hadapan, dia boleh progress bola untuk move forward dengan cepat. So benda tu kelebihan untuk Hong Wan dan mempercepatkan build up play bagi pasukan JDT ketika mereka menyerang. Bahkan ketika bertahan pun, Hong Wan adalah player yang cepat untuk membentuk ataupun memberi backup kepada bahagian pertahanan. So benda tu memang agak stable lah untuk bahagian tengah JDT ni. So Hong Wan dia boleh progress bola ke hadapan sekira JDT build up, dan dalam pada masa yang sama sekiranya JDT diserang, dia juga boleh cover up bahagian tengah untuk memastikan yang dia boleh mematahkan serangan pihak lawan dengan baik. Itu untuk Hong Wan dan juga Leandro. Manakala untuk Afiq Fazail pada perlawanan ni, memang kita boleh katakan beliau daripada segi work rate memang bagus, kerajinan beliau memang sangat bagus, connector antara satu position ke satu position, so benda tu memang bagus. Larian-larian yang dibuat untuk ke bahagian hadapan pun memang sangat bagus. Dia adalah seorang box to box midfield yang sangat cemerlang, dan satu assist kepada Syafiq Ahmad adalah assist yang sangat bagus, menunjukkan beliau mempunyai kualiti passing yang bagus, vision yang bagus dan sebagainya. Cumanya sayang apabila Afiq Fazail pada perlawanan ni dikenakan red card apabila mendapatkan second yellow. So benda tu agak merugikan lah, tapi nak buat macam mana, dah kena red card. Jadi secara konklusinya untuk bahagian tengah pasukan JDT ni, mereka bertiga ni sebenarnya bermain dengan sangat bagus in term of attacking. Mereka punya progression ball, mereka punya build up play, mereka punya turun untuk start the build up dan sebagainya, peranan Leandro untuk menggerakkan serangan, benda tu memang dah sangat-sangat bagus. Dan dalam pada masa yang sama, mereka bertiga ni juga rajin untuk membantu bahagian pertahanan dan juga membuat kerja bertahan sekiranya pasukan JDT diserang dengan melakukan pressing dengan lebih awal, yang mana kita boleh tengok sekiranya Kelantan memegang bola ataupun cuba untuk melakukan serangan menggunakan bahagian winger ataupun bahagian tengah, tiga player midfield JDT ni akan cuba untuk melakukan pressing dan mereka akan cuba sangat-sangat compact untuk mendapatkan balik bola dari player-player Kelantan tersebut. Itu sebab kita boleh katakan JDT dominate bahagian tengah, sebab bahagian tengah mereka ni ketiga-tiga player tu boleh buat kerja untuk bertahan dan dalam pada masa yang sama boleh buat kerja untuk menyerang. Itu untuk yang pertama lah mengenai bahagian tengah. Yang kedua, apabila kita berbicara tentang pasukan JDT ni adalah bahagian attacking, iaitu gandingan Bekson, Syafiq Ahmad dan juga Arif Aiman. Untuk perlawanan ni memanglah kita boleh katakan Arif Aiman tidak bermain seperti mana permainan-permainan beliau sebelum ni, tetapi itu tidak menidakkan yang Arif Aiman masih lagi memberi impak yang positif kepada build up play pasukan JDT di bahagian attacking third mereka, yang mana kalau kita boleh tengok untuk game ni Arif Aiman lebih selesa untuk masuk ke bahagian tengah untuk bergandingan dengan Leandro Velasquez, ataupun senang cerita dia lebih suka untuk bermain dalam ataupun dalam keadaan yang lebih kecil berbanding untuk bermain dalam keadaan yang lebih wide di bahagian sayap. So benda tu yang menyebabkan pasukan JDT boleh bergerak dengan lebih pantas, sebab mereka sentiasa ada overload player di bahagian yang lebih kecil di bahagian tengah. So Arif Aiman sentiasa menjadi connector antara Leandro, Bekson dan juga beliau. So beliau akan buka game dengan lebih laju lah. So akan ada one touch movement yang boleh dilakukan oleh mereka bertiga di samping dibantu oleh Syafiq Ahmad. Itu peranan Arif Aiman. Untuk Bekson pula pada perlawanan ni boleh saya katakan beliau bertindak dengan sangat cemerlang lah. Apabila kita tahu untuk game ni Syafiq Ahmad yang dijadikan sebagai target man, boleh dikatakan Syafiq Ahmad punya peranan pada perlawanan ni bukan hanya target man, tetapi beliau juga lebih kepada fast nine, dalam mana kita boleh tengok dalam beberapa situation Syafiq Ahmad akan bertindak untuk menjadi target man. Contohnya apabila Bekson tidak berada di hadapan beliau, maka Syafiq Ahmad akan
akan bertindak untuk menjadi target man utama bagi pasukan JDT. Contoh saya ambil dalam dua situasi. Situasi yang pertama sewaktu Arif Aiman cross yang Leandro Velasquez shoot yang lepas palang tu, yang mana waktu tu juga Syafiq Ahmad join the attack untuk menjadi target man. Dan situasi yang kedua adalah ketika Syafiq Ahmad menjaringkan gol melalui tandukan daripada hantaran melalui Afiq Fazail. So benda tu menunjukkan yang Syafiq Ahmad boleh jadi target man. Dan dalam situasi lain, Syafiq Ahmad juga jadi fast nine, yang mana beliau akan drop deep lebih ke tengah untuk create space ataupun open space kepada Backson untuk bergerak lebih ke hadapan, sama ada di bahagian wide area ataupun di bahagian tengah. Dan begitu juga untuk create space kepada Arif Aiman untuk masuk ke dalam kotak penalti ataupun masuk lebih ke bahagian tengah. So benda tu positif lah, sebab Syafiq Ahmad boleh bermain dengan dua tugas yang berbeza dalam satu game, sama ada nak jadi target man ataupun nak menempatkan diri beliau sebagai fast nine. Begitu juga dengan Backson. Backson boleh saya katakan beliau lebih kepada free role. Apabila beliau bergerak dengan lebih bebas, dia pandai untuk join the attack. Yang paling penting tentang Backson ni adalah peranan beliau sebagai seorang striker, adalah bagaimana dia nak attract defense, yang mana kita boleh tengok banyak gerakan-gerakan off ball movement beliau berjaya untuk menarik perhatian pemain-pemain pertahanan Kelantan untuk follow up dengan beliau. Dan benda ni telah memberikan pemain-pemain JDT yang lain kebebasan ataupun ruang yang banyak untuk mereka exploit. Sebab apa? Sebab mereka pertahanan Kelantan akan lebih attract kepada Backson yang membuat larian ataupun pergerakan tanpa bola, dan mereka terpaksa pemain-pemain Kelantan ni awareness mereka kurang, so mereka melepaskan ataupun loose marking terhadap player-player JDT yang lain. So benda tu memang positif lah. Dan dalam pada masa yang sama kita boleh tengok gol Backson melalui tandukan, yang mana daripada satu position beliau keluar daripada position tersebut untuk menempatkan diri beliau dalam keadaan yang kosong untuk melakukan free header. So Backson memang pandai lah, dia nak melepaskan diri daripada man to man marking, nak melepaskan diri daripada penjagaan pasukan lawan, dan dalam pada masa yang sama dia juga boleh attract defense untuk fokus kepada beliau untuk pemain-pemain JDT yang lain berada dalam kedudukan yang kosong. Jadi attacking third pasukan JDT bermain dengan sangat cemerlang lah untuk perlawanan ni. Boleh saya katakan attacking front lah, front three mereka tu. So bila kemasukan Fernando Forestry pun benar sama juga, yang mana kemasukan Fernando Forestry yang mana dia punya kelebihan adalah lebih untuk attract defense, fokus kepada beliau, dan kelebihan individu lebih kurang sama lah dia punya peranan dalam perlawanan ni. Sewaktu Backson, Syafiq Ahmad dan juga Arif Aiman. Begitu juga apabila Forestry masuk, masih lagi dengan corak dan juga permainan yang lebih kurang. Itu yang saya suka yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bercakap tentang JDT pada perlawanan ni, apa yang boleh saya sampaikan adalah mengenai Corbin Ong dan juga Matthew Davis. Untuk game ni, apa yang boleh saya katakan, Corbin Ong dan juga Matthew Davis sebenarnya mereka bermain dengan sangat baik. Mereka berdua bermain dengan sangat baik, yang mana Corbin Ong di bahagian kiri kita boleh tengok mereka berjaya untuk exploit bahagian pertahanan pasukan Kelantan dengan sangat banyak, dengan buat overlapping dan juga banyak memberi support kepada bahagian attacking. Begitu juga dengan Matt Davis, yang mana untuk game ni dia banyak buat overlap dan banyak masuk ke dalam kotak penalti pasukan Kelantan. Benda tu memang sangat-sangat positif lah untuk pasukan JDT apabila mereka ada dua typical offensive fullback untuk menyerang. So mereka memang berdua ni pandai buat kerja dengan sangat baik lah. Dan dalam pada masa yang sama, quick transisi, ya, daripada bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan. Mereka juga mempunyai recovery phase yang bagus lah untuk cover up balik mereka punya position, untuk memastikan yang counter attack pasukan Kelantan tidak berjaya. Jadi mereka punya defending pun bagus, defense shape mereka bagus, attacking shape mereka pun bagus untuk Corbin dan juga Matt Davis. Manakala untuk Syarul Saad dan juga Feiruz Baharudin, apa yang boleh saya katakan, Feiruz Baharudin bertindak dengan sangat cemerlang apabila beliau banyak memastikan yang larian-larian ataupun pemain-pemain Kelantan yang laju untuk menewaskan beliau melalui pace kan. Jadi Feiruz Baharudin sebenarnya seorang pertahanan centre back yang bukan sahaja ada fizikal melalui ketinggian, tetapi beliau juga mempunyai larian yang pantas, yang mana ada beberapa situasi antara beliau dengan Ken Tahara, yang Ken Tahara cuba untuk beat beliau melalui one on one dengan menggunakan pace ataupun kelajuan. Feiruz Baharudin
Baharudin boleh cover up balik untuk memastikannya Ken Tahara tak boleh nak lepas beliau. So benda tu memang positif gila lah kan. So memang dua center back Syarul Saad dan juga Faiz Baharudin ni, daripada segi defending shape mereka dah bagus, distribution ball mereka dah bagus. So tak ada apa lagi lah saya nak cakap untuk dua center back ni. Jadi secara konklusi dan juga secara orang kata apa, untuk menutup untuk pasukan JDT ni, apa yang boleh saya cakap, mereka punya pergerakan tanpa bola, pemain-pemain JDT pergerakan tanpa bola mereka dah memang sangat bagus. Off ball movement mereka bagus, off ball running mereka bagus, mereka punya transisi bagus, quick movement, mereka punya touches bagus, mereka punya chemistry dah memang mantap, dan apa yang mereka nak buat sebelum mereka dapat bola mereka dah tahu. So mereka boleh main dengan one touch football, mereka boleh open game dengan lebih besar, dengan bermain dalam small space. So benda tu memang sangat-sangat bagus. Mereka pandai untuk counter press, and so memang JDT is another level dan another quality lah untuk game ni. Dan untuk pasukan Kelantan, saya cakap sikit lah untuk pasukan Kelantan. Saya nak cakap tentang benda yang boleh saya puji dululah. Untuk benda yang boleh saya puji bagi pasukan Kelantan pada perlawanan ni adalah mengenai goalkeeper mereka, Nik Muhammad Amin, yang mana bagi saya goalkeeper Kelantan beraksi dengan sangat cemerlang. Beliau pandai untuk menempatkan diri beliau bila mana beliau nak kena keluar on time untuk memastikan yang true ball ataupun hantaran-hantaran di belakang pertahanan pasukan Kelantan untuk beliau ambil bola tuan. So pemain JDT banyak melakukan hantaran melalui true ball, hantaran di belakang pertahanan dan sebagainya. So goalkeeper Kelantan banyak membaca pergerakan tersebut, so dia boleh keluar untuk dia berani untuk keluar bagi mendapatkan bola tersebut. So dia pun ada melakukan beberapa save. So bagi saya goalkeeper Kelantan bermain dengan sangat baik lah untuk barisan Kelantan pada perlawanan ni. Yang kedua yang boleh saya puji adalah di second half apabila kemasukan Felipe Herrera, yang mana kemasukan Felipe Herrera boleh saya katakan banyak mengubah corak bahagian tengah pasukan Kelantan untuk lebih dominan dengan hantaran-hantaran jauh yang berkualiti. Herrera kita tahu dia holding midfielder, dia ada kelebihan daripada segi vision dan juga long pass. So apa yang Herrera buat kalau nak bermain daripada segi corak permainan seperti Kelantan, nak main long ball, nak main banyak quick touches ataupun quick ball, quick transisi, memang kita boleh nampak lah apabila Herrera masuk banyak hantaran-hantaran jauh ke hadapan, memang sangat-sangat bagus, memang sangat-sangat tepat. Cuma sayangnya barisan pertahanan JDT lagi solid lah, mereka boleh cover up dengan lebih laju. So benda tu kena pastikan yang bahagian attacking ataupun front three pasukan Kelantan ni akan lebih laju lah daripada segi buat decision making, daripada segi penetrate pertahanan JDT, dan daripada segi memanfaatkan counter attack supaya mereka boleh counter dengan lebih berjaya lah, berbanding apabila mereka nak counter mereka dah terpaksa berhadapan balik dalam situasi one-on-one. Benda tu akan jadi lagi susah sebab JDT punya transisi daripada menyerang ke bertahan memang sangat laju dan mereka akan cepat compact dan melakukan pressing balik. So benda tu perlu diperbaiki lah. Dan untuk pasukan Kelantan, benda yang paling ketara, masalah yang paling saya nampak adalah daripada segi striker lah. Apabila mereka tak ada proper striker yang boleh untuk link up play dengan bahagian winger dan juga bahagian tengah. Sebab apa? Sebab Kelantan dah ada proper player attacking midfielder seperti Muhaimin Izzuddin, yang mana Muhaimin boleh create game, dia punya hold up game pun bagus, dia punya hold position memang bagus, and dia boleh create variety of attacking winger laju, Jasmine Minha, Ikuan Yazid, Fazrul Amir sebelum dia injured dan sebagainya. Tetapi mereka tak ada proper striker. Ken Tahara seperti tak berapa nak function sangat. So benda tu memang agak negatif lah untuk pasukan Kelantan. Kalau Kelantan ada proper striker yang boleh link up play dengan lebih baik, mungkin Kelantan ada banyak chances ataupun peluang yang mereka boleh cipta untuk serangan ke arah gawang pasukan JDT. Jadi secara kesimpulannya memang JDT is another level, memang beza kualiti. Harap dekat SSI nanti Kelantan still lagi memberikan corak yang sama lah, jangan bermain bertahan, cuba untuk bermain dengan open juga. Itu je ulasan saya. Assalamualaikum.